Good day kepada semua. Hari ini teacher akan bincangkan soalan. Video ni teacher akan bincangkan soalan trial negeri 9 untuk Next Paper 1. Okey, bagi tahun 2021. Okey, so kita terus kepada soalan 1. Soalan 1 ialah soalan fungsi. Okey, soalan dia begini. Raja 1 menunjukkan fungsi J memetakan A kepada B. Dan fungsi songsang H memetakan set P kepada set C. Diberi bahawa Gx ialah 3x tolak 1 dan songsang H Gx sama dengan 3 tambah 6x per 3x tolak 2. Soalan A. Jika seorang murid menulis P sama dengan 10, tentukan sama ada nilai itu betul atau salah. Jadi untuk soalan A, di manakah P dia? Okey, so P dia wujud di dalam gambar Raja Van. Gambar Raja Van dia, P ada di sini. Maka kita cuba lihat, okey. P itu ada rangkaian dengan G, iaitu G3 sama dengan P. Ataupun songsang H bagi objek P kepada 3. Oleh kerana fungsi untuk songsang H tidak diberi, maka kita guna hubungan yang pertama. Iaitu kita gunakan Gx sama dengan 3x tolak 1. Apabila objek dia 3, kita gantikan x sama dengan 3. Maka 3 tolak 3, 3 darab 3 tolak 1. Maaf ya. Okey, maka jawapan dia ialah 8. Kalau kita ikut hubungan di sini, G3 sama dengan P. Maka G3 kita sama dengan 8, maksudnya P ialah 8. Jadi kalau murid tuliskan P sama dengan 10, nilai itu adalah salah. Okey, kenapa? Berikan sebab anda. Jadi you tunjukkan jalan kerja, kita gantikan objek 3, maka kita dapat P itu sama dengan 8. Okey? Okey, kita pergi kepada soalan B. Dia nak kamu cari songsang fungsi H. Kalau nak cari songsang fungsi H, so kita perhatikan di sini. Yang diberi ialah fungsi songsang H Gx 3 tambah 6x 3x tolak 2, di mana x bukan 2/3 serta dia bagi ni Gx sama dengan 3x tolak 1. Jadi kalau kita nak carikan songsang X. Okey, kalau kita nak cari songsang X. Maksudnya X ini ialah Gx. Kan tetapi kalau semua X nanti akan jadi confused. Maka kita akan gantikan Gx tu sama dengan Y. Okey, maka kita pun buat katakan. I use different color. Okey, katakan Gx sama dengan Y. Maka apa yang kita nak tukar? Kita nak tukarkan X tu dalam sebutan Y. Boleh? Sebab untuk gabungan songsang HG dalam sebutan X, maka kita tukarkan dia kepada sebutan Y. Maka bila Gx sama dengan Y, 3x tolak 1 sama dengan Y. 3x ialah Y tambah 1. X sama dengan Y tambah 1/3. Okey, maka sekarang kita dah dapat nilai untuk fungsi X. Kita terus gantikan di sini. Disebabkan teacher buat Gx tu sama dengan Y, maka songsang HY sama dengan. Boleh? Okey, 3 tambah 6x. Iaitu X kita ialah Y tambah 1/3 bahagi dengan 3 darab Y tambah 1/3 tolak 2. Kita gantikan semua yang Y dalam sebutan X. Okey, jadi di sini saya dapat pemudahkan dia sebelum kita nak ringkaskan, iaitu 6 dengan 3. Jadi sini 2. 3 ni kita dah cancel. Okey, sebab dia darab 3 bahagi 3, maka kita cancel. Alright. Maka kita dapat songsang H sama dengan 3 tambah 2Y tambah 2. 2 tu kita darab masuk. Okey,
per dengan Y tambah 1 tolak 2. Okey. Ringkaskan lagi. Songsang H sama dengan 3 tambah 2, 5 tambah 2Y bahagi dengan Y tolak 1. Oleh kerana di sini kita dah tak boleh ringkas, ini dah paling ringkas dah. Akan tetapi bila wujudnya pecahan, kita perlu nyatakan nilai Y supaya pecahan ni tidak wujud, iaitu Y tidak boleh sama dengan 1. Okey, sebab penyebut tu tak boleh kosong. Kita tak boleh bahagikan sebarang nilai dengan kosong. Maka kita dah terjawab soalan dia, iaitu fungsi songsang H X. Ganti semula 5 tambah 2X per dengan X tolak 1, iaitu X tidak sama dengan 1. Alright? Okey. Terusnya, kita pergi kepada soalan yang kedua. Raja 2 menunjukkan sebuah segitiga sama sisi ABC dengan sisi XCM. Sisi dia X, ACX. Bila sama sisi, apakah maksud sama sisi? Ketiga-tiga tu sama panjang. Okey, ketiga-tiga tu sama panjang. Titik tengah BC ialah Q. Okey, ini titik tengah. Bila ada titik Q, dia kata Q titik tengah BC. Kalaulah ACX, BC ialah X, sini adalah 0.5X. Boleh? Alright. Lengkuk sebuah bulatan dengan pusat A menyentuh BC pada Q dan bertemu dengan AB di P, AC di R. Oh, maksudnya ini adalah lengkuk bulatan. Ini ialah lengkuk bulatan berpusat A. Nampak sektor? Sektor A, P, R. Kita dapat sektor A, P, R. Okey, tengok soalan A. Sudut BAC dalam radian. Sudut BAC, maksudnya dia nak sudut ni lah. Dia tak ada sebarang maklumat. Tetapi, tahukah anda, apakah sudut BAC di sini? Sudut ini? Okey, kita balik kepada jenis segitiga. Segitiga sama sisi. Apakah kriteria untuk segitiga sama sisi? Iaitu mereka mempunyai sisi yang sama dan mereka mempunyai sudut pedalaman yang sama. Jumlah sudut segitiga 180, maka bahagi 3, kita akan dapat BAC ialah 60 darjah. Maka bila BAC sama dengan 60 darjah, dia nak jawab dalam radian, you boleh tunjukkan jalan kerja dia darab 3.142. Okey, ataupun kita boleh bagi darab dengan pi. Boleh, ini cara dia lah daripada degree kita nak tukarkan kepada radian. Okey, so sepintas lalu kalau kita tengok soalan di B, dia akan minta jawapan tu dalam bentuk pi. Maka, kita jangan tukarkan pi tu kepada 3.142 sebab nanti dia akan jadi satu jalan kerja yang ekstra. Kamu tukar semula kepada pi. Boleh? Jadi, untuk A, jawapan dia adalah pi per 3 radian. Okay? Pi per 3 radian sebab kita ringkaskan. Alright? Okay, so B. Luas kawasan Belorek, beri jawapan anda dalam bentuk set dan dalam sebutan X dan pi. Okey. So, kita nak cari luas kawasan Belorek. Di sini kita ada segitiga, kita ada sektor. Maka, kalaulah saya guna segitiga, saya tolak sektor, saya akan dapat kawasan Belorek. Boleh? Jadi, di sini ada dua yang kita kena cari. Satu tu adalah luas segitiga. Satu lagi ialah luas untuk sektor. Okey, so bagaimana kita nak cari luas segitiga? Saya pergi kepada luas segitiga dulu. Okey, segitiga ABC. So, untuk luas segitiga ABC, ada dua cara. 1/2 darab tinggi, darab lebar. Ataupun kita boleh guna satu lagi kaedah. Kaedah yang kita nak gunakan semi perimeter. Masih ingat semi perimeter? Boleh?
semi perimeter. Masih ingat ke formula dia? Iaitu luas sama dengan stud X, X tolak A, X tolak B dan X tolak C. ABC tu adalah panjang sisi. Jika dalam soalan dia tak ada sudut dan dia hanya ada sisi, maka kita boleh guna ini untuk carikan luas segitiga. Boleh ya? Jadi, X tu ialah apa? X ialah semi perimeter. So, kita pergi kepada semi perimeter. Semi perimeter ni iaitu kita akan ambil ketiga-tiga panjang sisi segitiga bahagi dengan 2. Saya dapat 3X per 2. Boleh? Okey, next. Kita masukkan dalam formula luas segitiga ABC sama dengan stud. Okey, kita mula dengan semi perimeter 3X per 2 darab dengan 3X per 2 ialah 1.5X. 1.5X. Jadi kalau 1.5X, tolak X. Tolak salah satu sisi sebab semua sisi tu X kan. So kalau kita tolak X, kita akan tinggal 0.5X iaitu X per 2. Betul? Jadi untuk setiap satu tu sebab sisi dia sama, maka semua tu X per 2. Alright. Jadi, set 3X darab X darab X darab X, saya dapat 3X kuasa 4 bahagi 2 darab 2 darab 2 darab 2, saya dapat 16. Maka, di sini saya boleh pecahkan kepada set atas 3X 4 bahagi dengan set di bawah 16. Okey, sebabkan set 3 tak boleh pecah, tetapi X kuasa 4 tu boleh kan? Set X kuasa 4 tu kita akan darab dengan kuasa 1 per 2. Kita akan dapat X kuasa 2. Iaitu X kuasa 2 set 3 bahagi 4 lah. Ini adalah luas segitiga ABC. Seterusnya kita pergi kepada luas sektor. Luas sektor apa? A, B, R. Okey, di sini ada satu masalah sebab saya tak ada panjang sisi. Betul tak? Kita ada panjang sisi, kita tak ada jejari. Okey, kita tak ada jejari. Tapi kita boleh cari jejari. Bagaimana kita nak cari jejari disebabkan Q ni titik tengah. So, bila teacher gabungkan AQ, kita akan dapat dua segitiga tegak. Sini 0.5X, sini X. Boleh cari AQ? Boleh kan? AQ ialah jejari. Boleh? Maka AQ sama dengan set X kuasa 2 tolak X per 2 kuasa 2. Teacher tak guna 0.5 sebab nanti macam nampaknya macam susah. Tapi sebenarnya format dia samalah. Sebab 0.5 darab 0.5, you akan dapat 0.25. Nanti tak pandai pula you nak tukarkan kepada per 4. Okey, so di sini saya akan dapat set X kuasa 2 tolak X kuasa 2 per 4. So, di sini samakan dengan penyebut. So, sini dapat 4. AQ ialah set 3X kuasa 2 per 4 sebab 1 tolak 1 per 4. Sama, kita pecahkan set atas bawah. Maka, untuk set X kuasa 2, you akan dapat X. Maka, X set 3 per 2. Tak perlu? No need. Okey, tak payah. Kita berada di sini sahaja. Kenapa? Sebab formula untuk luas sektor adalah 1 per 2 R kuasa 2, J kuasa 2 theta. Betul tak? 1 per 2 J kuasa 2 theta. Jadi kalau J kuasa 2, nanti kamu kuasa 2, you akan cancelkan dia punya topping tu. Right? Jadi luas sektor APR 1 per 2 darab dengan jejari. Teacher dah kata jejari ialah AQ kan? Maka AQ ialah 3X kuasa 2 per 4 kuasa 2. Sebab J kuasa 2. Darab dengan theta. Theta tu berapa? Theta tu ada di soalan A. Ada di soalan A. Pi per 3. Okey. Cuba ringkaskan. 2 kuasa 2 dengan punca kuasa kita dah hapuskan. Okey. Jadi kita gabungkan. So, kalau saya gabungkan di sini, saya akan dapat 3 pi X kuasa 2 per
8, 24. 3, 8. Okey, ini adalah luas sektor. Luas sektor dia ialah pi X kuasa 2 per 8. Maka kawasan berlorek sama dengan segitiga. Okey, X kuasa 2 3 per 4 tolak pi X kuasa 2 per 8. Okey, ini adalah jawapan dia. Tapi sebab dia tak ada dalam satu sebutan, boleh je kalau you nak buat faktorkan, iaitu kita jadikan dia satu sebutan, iaitu set 3 tolak pi. Bukan, sorry, maaf sebab di bawah tu tak sama kan, so times 2. So, X kuasa 2 set 3 tolak pi per 8. Ini jawapan untuk kawasan berlorek. Kita dah capai sebab dia kata dalam set dan dalam X, dalam pi. Dalam set, dalam X, dalam pi. Dia tak nak you tukarkan kepada titik perpuluhan. Right ya? Okey. Terusnya, soalan yang ketiga. Cuba lihat, diberi fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tambah pi tolak 1x tambah 2pi dengan keadaan pi ialah pemalar. Apabila f(x) lebih besar sama dengan kosong, satu garis nombor untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik ini ditunjuk dalam darjah 3. Okey, so diberi alfa ialah satu pemalar positif. A. Nilai-nilai bagi punca persamaan kuadratik itu. Bagaimana kita nak cari nilai-nilai punca? Okey, cuba kita telitikan di sini. Kalau kita nak buat garis nombor. Okey, kita akan carikan punca dia dulu. Betul tak? You tengok Selain daripada ni, selalunya teacher buat ini kan, iaitu kita buat lakaran graf. Betul. Dalam lakaran graf paksi X, ini ialah punca dia. Maka bila punca dia, kita akan dapat 3 kawasan untuk untuk ketaksamaan. Apabila wujud di atas paksi X lebih besar sama dengan wujud di bawah tu lebih kecil sama dengan ataupun lebih kecil. Maka kalau saya baca balik di sini, kamu akan dapat punca dia ialah alfa dan alfa tolak 5. Betul? Sebab kalau you pindah semula, ini adalah punca dia. Sebab dia kata di sini lebih kurang daripada alfa tolak 5. Maka di sini alfa tolak 5. Ini ialah alfa lah. Boleh? Okey, maka ini adalah punca bagi persamaan kuadratik. Diberi f(x) sama dengan x kuasa 2 tambah pi tolak 1x tambah 2pi. Dan saya dapat bahawa punca dia ialah alfa, satu punca lagi ialah alfa tolak 5. Okey, maka saya dapat kaitkan dia apabila dia ada fungsi, iaitu, masih ingat f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak hasil tambah punca x tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Tambah dengan hasil darab punca. Masih ingat yang ni? Di mana hasil tambah punca ialah negatif B per A dan hasil darab punca sama dengan C per A. Balik kepada f(x) kita, A dia 1. Maka hasil tambah punca ialah negatif P tolak 1. Kalau saya ringkaskan ialah 1 tolak P. Sebab negatif tu saya darab masuk. 1 tu jadi positif. Alright. Dan hasil darab punca ialah apa? Ialah 2P. Sebab A dia 1. Maka 2P. Okey. Cuba kita kaitkan hasil tambah punca di sini dengan punca-punca yang saya dapat di dalam gambar raja. Iaitu punca kita ialah alfa. Satu lagi alfa tolak 5. Hasil tambah punca. Alfa tambah alfa tolak 5 sama dengan 1 tolak P. Okey.
2 alfa tolak 5. 1 tu pindah. 1 tu saya pindah. So, tolak 1 sama dengan negatif P. Okey. Kiri kanan tu kita tukar. Okey, tak apa. Kita pergi slowly. 2 alfa tolak 6 sama dengan negatif P. Selalunya teacher tak tinggalkan negatif lah. Maka kiri kanan tu kita tukar tempat. Negatif P kita pindah ke kanan dapat positif. Ini pindah dia akan dapat negatif kan. So 6 tolak 2 alfa. Ini persamaan pertama. Okey, kenapa teacher nak buat persamaan 1, persamaan 2? Sebab dia nak cari nilai. Nilai kepada punca. Dan sekarang ni kita ada 2 pemboleh ubah. Iaitu alfa dengan P. Kita perlukan 2 persamaan. Alright. Hasil darab punca pula. Alfa darab dengan alfa tolak 5 sama dengan 2P. Alfa kuasa 2 tolak 5 alfa tolak 2P sama dengan 0. Okey. Disebabkan alfa ada kuasa 2 di sini, kita perlu buat pemfaktoran. Dah agak dah, kita memang kena buat pemfaktoran. Maka saya akan gantikan P ni, 6 tolak 2 alfa ni ke persamaan kedua. Boleh? Tolak 5 alfa tolak 2 darab 6 tolak 2 alfa sama dengan 0. Okey, ringkaskan dan cuba selesaikan alfa kuasa 2. Tolak 5 alfa tolak 12 tambah 4 alfa. Alfa squared tolak alfa tolak 12. Buat pemfaktoran iaitu alfa tolak 4. Alfa tambah 3. Maka alfa sama dengan 4 ataupun negatif 3. Di sini kita akan pilih satu jawapan ke dua jawapan. Okey, kita bagi dua-dua jawapan sebab dia kata nilai-nilai bagi punca persamaan kuadratik itu. Okey, cuba lihat. Ada dibagi apa-apa? Okey. Disebabkan dia kata diberi alfa ialah 1 pemalar positif. Okey, alfa ialah 1 pemalar positif. Maka kita boleh tukarkan alfa lah, iaitu alfa positif, maka alfa sama dengan 4. Apabila alfa sama dengan 4, maka punca-punca dia apa? Tadi kita ada punca dia alfa dan alfa tolak 5 kan? Maka punca persamaan kuadratik. Ialah alfa ialah 4 dan 4 tolak 5 negatif 1. Boleh? Ini ialah punca persamaan kuadratik iaitu jawapan untuk A. Okey. So, soalan B, dia nak cari nilai P. So, nilai P sebab alfa 4, gantikan alfa 4 dalam persamaan 1 untuk B. Iaitu P sama dengan 6 tolak 2 alfa. So, 2, 4. P sama dengan negatif 2. Okey? Alright, next. Saya pergi kepada soalan nombor 4, 4A. Diberi 3 sebutan pertama satu janjang aritmetik ialah 4.5, 8, 11.5. Cari hasil tambah dari sebutan ke-6 hingga sebutan ke-20. Okay? Dia nak sebutan daripada 6 sampai sebutan ke-20. Dia nak jumlah dia. Dia nak jumlah dia. Okay? So, kita cuba tengok dulu 3 sebutan yang pertama. Sebab kalau nak selesai, kita perlukan sebutan pertama. 4.5. Saya perlukan beza sepunya di T2 tolak T1 ataupun T3 tolak T2. 8 tolak 4.5. Kita dapat 3.5 adalah beza sepunya dia. Jadi kalau kita nak hasil tambah daripada 6 hingga ke 20, kita akan guna S20. S20 tu apa? Hasil tambah 20 sebutan yang pertama. Maka kita tolak yang kat depan kan. Kat depan tu ada apa? Sebelum T6.
T1 hingga T5 iaitu S5. Boleh ya? Okey, so untuk soalan A, teacher continue menggunakan formula. Masih ingat formula? Sn ialah N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Di mana A sebutan pertama, D beza sepunya. N ialah bilangan sebutan ke N. Okey. So, S20 gantikanlah N20 per 2, 2A 4.5 tambah N tadi 20 tolak 1 darab 3.5. Okey. Tolak S5, 5 per 2, 2 darab 4.5 tambah 5 tolak 1 darab 3.5. Okay. Cuba selesaikan. Kamu boleh selesai menggunakan kalkulator supaya elakkan daripada kesilapan. You boleh one shot. Maksudnya sekaligus you terus dapatkan jawapan dia guna kalkulator. Dia akan dapat 755. Kita tolak dengan 115 per 2. Maka jawapan dia 6971 per 2. Okay, ini adalah hasil tambah daripada sebutan ke-6 hingga ke sebutan ke-20. Okay. Teacher proceed kepada B. So, kita tengok soalan B. Janjang aritmetik juga. Tetapi dia mula dengan 230, 230, 226, 222. Tentukan nilai terkecil N dengan keadaan sebutan ke N adalah lebih kecil daripada 40. Ini apa dia? Sebutan ke N. Sebutan ke N ialah Tn. Bukan Sn. Sn tu hasil tambah N sebutan pertama. Boleh ya? Alright. So, kalau Tn adalah lebih kecil daripada 40. Soalan B ya. Tn lebih kecil daripada 40. Apa yang saya perlukan? So, formula untuk Tn ialah A tambah N tolak 1D. Saya nak cari N, maka saya kena ada nilai A, nilai D. Masih ingat nilai A dengan nilai D? A ialah sebutan pertama 230. D ialah sebutan selepas tolak sebutan sebelah. 222 tolak 226. Iaitu negatif 4. Kena alert ya. Okey, kena alert. Kalaulah dia negatif, you kena letak negatif ya. Kalau negatif maksudnya apa? Jujukkan dia jadi semakin kecil nilai dia. Kalau positif, jujukkan dia jadi semakin besar. Alright. So, kita gantikan persamaan A 230 tambah N tolak 1 darab negatif 4 kurang daripada 40 darab masuk. Okey, multiply it. 230 tambah negatif 4 darab N. Maka saya dapat negatif 4N. Okey, negatif 4N. Negatif 4 darab negatif 1 tambah 4 kurang daripada 40. Okey. So, di sini 234 tolak 4N kurang daripada 40. Oleh kerana N di sini perkali dia negatif kan. So, teacher akan pindah ke sini. Manakala nilai dia saya pindah ke sini. 234 tolak 40 kurang daripada 4N. Maka N akan jadi lebih besar kan. Sebab sekarang saya tulis balik. Maksudnya saya pusing balik je. Sebab N tu saya perlu letak di sebelah kiri. Okey, supaya kamu bagaimana? Macam kita lebih selesa dengan ni. Okey. 234 tolak 40 saya dapat 194. 4N ni, 4 ni kita pindah. Dia akan jadi bahagi 4. Maka N lebih besar daripada 48.5. Tengok dia mesti lebih daripada 48 sebab sebutan ke-48 ini sebutan ke-49 ini Tn kan.
Okey, ini T. Maksudnya di sini sebutan 48. Okey, ini ialah T 48, ini ialah T 49. Kita tak ada 48/5. Maksudnya ini masih belum kurang daripada 40. Kita perlu pilih 49, iaitu N sama dengan 49. Maka di sini jawab soalan dia. Seterusnya, cari sebutan ke N. Maka sebutan ke N iaitu kita cari T 49 lah. Okey. T 49 sama dengan, alamak. Apa? Okey. Sama dengan TNA 230 tambah 49 tolak 1 darab negatif 4. Sama. Di sini untuk elakkan kecuaian. Everything, semua di sini tu guna kalkulator. Okey, kamu akan dapat jawapan 38. Boleh? Boleh ya? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Saya rasa satu video tu teacher hanya boleh muat untuk 5 soalan sebab masa pun dah setengah jam. Nanti dia mengambil masa yang sangat panjang untuk teacher upload. Alright, so tengok 5A. Teacher akan cuba percepatkan sikit. Tuliskan ini sebagai pecahan tunggal. Jadi kalau untuk pecahan tunggal, kalaulah penyebut dia tidak sama, kita buat apa? Saya akan saling darab sebab ini adalah nombor yang paling kecil kan. Okey. Beza sepunya gandaan sepunya yang terkecil, maka dia masih sama sebab dia tak boleh 6, boleh 6 tapi 4 tak boleh kan. So, sini darab 4, darab 4, sini darab 3, sini darab 3 kan. Selalunya kita akan guna 1 darab 4, 1 darab 3, di sini 3 darab 4. Betul tak? So, saya teacher akan guna cara samalah. Maksudnya saya tak gunakan 2 pecahan, saya gabung jadi 1 pecahan. Okey, iaitu 2 darab dengan 2 set X tambah 1 tolak 1 darab dengan 2 set X tolak 1. Boleh? Bahagi dengan, darabkan dia lah. 2 set X tolak 1 darab 2 set X tambah 1. Okey, kalau kamu tengok di sini, dia sama tak? 2 set X, 2 set X. Di sini 1 dan 1. Kalau kamu masih ingat, kalau A tambah B darab dengan A tolak B, kamu akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Betul tak? Okey. So, atas di sini, cuba kembangkan dulu. 4 set X tambah 2 tolak 2 set X tambah 1. Negatif 1. Ingat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Iaitu 2 set X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey. Maka untuk ringkaskan, 4 set X tolak 2 set X. Balance dia 2 lah kan? 2 set X. Tambah 3 bahagi 2 set X kuasa 2. 2 ni akan cancel dengan set. 2 kuasa 2, 4. Boleh tak? 4X tolak 1. Adakah ni jadi teringkas? Ya, teringkas sebab kita dah tak boleh ringkaskan. Maka X tak boleh sama dengan 1/4. Okey. Ini jawapan dia. Tengok B. Ungkapkan Q dalam sebutan P. Padam ni, teacher guna sebelah sini untuk B. Set P tolak Q tolak set P tambah Q sama dengan 1. Okey, oleh kerana dia adalah set tolak set, saya tak boleh selesaikan kalau masih ada set. Saya buat apa? Kita kuasa 2 kan kiri kanan. Okey, kalau kuasa 2 kan kiri kanan, saya akan dapat P tolak Q. Sebab begini kan, kalau A tolak B kuasa 2, saya akan dapat A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Betul? So, you just follow lah. Kita follow yang ni. Tolak 2 set P tolak Q. Set
P tambah Q. Sebab dia A darab B kan. Okey. Lepas tu tambah P tambah Q. Sebab kuasa 2 dengan punca kuasa dah cancel. Sama dengan 1. Boleh? Oleh kerana di sini masih ada cert. Jadi yang tak ada cert tu saya akan pindah ke kanan. Yang cert tu saya tinggalkan di kiri. Boleh? Negatif 2 cert. Okey. Cert 2 darab dengan cert 3. Kita akan tulis sebagai cert 2 darab 3. Boleh? Maka P tolak Q darab dengan P tambah Q sama dengan, tengok P tambah P. Kalau saya pindah 1 tolak 2P. Negatif Q tambah Q. Hilang. Tak ada. So tak ada P. Tak ada Q. Boleh? Okey. Seterusnya teacher pindahkan negatif 2 ke sini sebab dia masih ada punca kuasa. Teacher akan kuasa 2 kan lagi sekali. Okey. Maka punca kuasa P tolak Q darab dengan P tambah Q. Kita dapat P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Okey. Di sini per dengan negatif 2. 1 per negatif 2 tambah negatif 2P per negatif 2. Nampak tak? Maka kamu akan dapat P tambah 1 per, oh no, begini. Ya akan dapat P tolak 1 per 2. Okey. Punca kuasa, kalau kita kuasa 2 kan kedua-dua belah. Begini. Maka kalau kuasa 2 yang ni cancel kan. So kamu akan dapat, di sini masih ada P minus Q. So, P tolak Q sama dengan, kalau kuasa 2 di sini, apa yang kita dapat? Sama, maksudnya kita kena buat pengembangan. P kuasa 2 tolak 2 darab P darab 1 per 2 tambah dengan 1 per 4. Boleh? 1 per 2 kuasa 2. Alright. So, apa yang dia nak? Ungkapkan Q dalam sebutan P. So, saya kumpulkan semua Q. Tak ada. Satu je Q. Sama dengan, so P kuasa 2 tu teacher pindah. P kuasa 2 tolak P kuasa 2. Yang ni dah cancel. Tak ada dah. So, yang balance ni, ini pun dah cut off. 1 per 4 tolak P. Sebab dia ada negatif kan. So, kita darab dengan negatif. So, kalau darab dengan negatif, Q kuasa 2 sama dengan 1 per 4 tolak P. No. Dia jadi terbalik. P tolak 1 per 4. Maka Q sama dengan, yang ni kena combine lah ni. Boleh. Sebab kalau kita tak combine, saya setkan dia, kamu buat kurungan. Set P tolak 1 per 4. Macam ni. Ataupun, you tak nak buat begini, teacher selalunya akan ikut habit ni. 4P tolak 1 per 4 dulu. Okey? Lepas tu Q, kita akan dapat set 4P tolak 1 bahagi set 4. Set 4 ialah 2. Ini jawapan akhir. Bolehkah? Alright. So, teacher berhenti di sini. Untuk video yang seterusnya, teacher akan sambunglah untuk soalan yang seterusnya. Alright. Thank you.